Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kali ini kita akan bawakan bacaan ayat daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 249 sehingga 252. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan pergi ke halaman muka surat 41 ataupun insya-Allah ayat-ayat yang akan kita bawakan ke skrin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah satu persatu, insya-Allah akan dapat dilihat sebentar saja lagi. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan button share kita panjang-panjangkan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita yang sekarang ini mungkin sedang beristirahat di rumah disebabkan kerajaan telah mengeluarkan arahan untuk kita berehat di rumah. Jadi mungkin ada kawan-kawan dan teman-teman kita sekarang ini yang insya-Allah akan sama-sama dapat mendapat manfaatnya daripada perkongsian kita. Jadi bantu saya untuk tekan button share kita panjang-panjangkan insya-Allah. Dan juga boleh tak saya dapatkan semangat dengan sahabat-sahabat berikan like dan juga heart insya-Allah untuk saya terus bersemangat. Sama-sama insya-Allah kita meneruskan pengajian kita untuk kali ini. Baik, terus kita lihat kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, selalu saya mengingatkan supaya hamzah dan ainnya diberikan perbezaan yang jelas. A dengan au. Kadang-kadang ramai orang sini disebut dia dengar kedengaran sama saja. Contohnya qul a'u ataupun qul a'u. Qul a'udzu birabbil falaq. Contohnya pada ayat itu. Manakala di sini sama juga. A'u bukan a'u ataupun a'u. Kemudian zu, za, zal hurufnya hujung lidah mesti keluar, za, zi, zu keluar menyentuh dua gigi di depan di atas. Kemudian billahi minasyaitonir rajim dan diwakafkan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk pada ayat 249 surah Al-Baqarah. Falamma, baru masuk ma, jangan baca falamma fasala talu. Itu tak betul. Yang betulnya falamma, mim bila bersabdu mestilah didengungkan. Hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung kadar 2 harakat. Falamma fasala talut, ta, jangan baca ta. Talutu bil, jangan baca bil. Ramai kadang orang baca bil di situ. Ba dari bawah bertemu lam, bil. Bil junudi qala in. Di situ sekali lagi kita jumpa hukum wajibul gunnah, wajib dengung di situ 2 harakat. Innallaha mubtalikum, mim mati bertemu ba, mubtalikum hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mungkin sepanjang saya berikan perkongsian ini ada teman-teman yang mungkin tolong tuliskan hukum-hukumnya, bukan saja sebagai rujukan kita tetapi sebagai rujukan ahli keluarga dan teman-teman kita yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Jadi di situ hukum ikhfa syafawi, jangan lupa panjangkan 2 harakat. Mubtalikum binaharin, di situ hukum ikhfa. Rin asalnya binharin, ron, rin, run, ro tanwin 2 di bawah bunyi rin, tapi bila datang fa jadi rin, bukan rin lagi. Kalau kita baca rin jadi hukum izhar. Di sini hukum ikhfa. Binaharin 2 harakat.
Faman, ikhfa lagi 2 harakat di situ. Faman syariba min, ri-nya menjadi nipis. Syariba min idhar halqi, bunyi saja min terus masuk. Hu falaysa min, falaysa min, dengungkan di situ 2 harakat, wajibul qunnah. Minni wa man, di situ idgham bila gunnah, nun mati bertemu lam. Asalnya wa man lam, tapi di situ kena baca wa man lam. Wa man lam, ya. Jadi masuk tanpa dengung. Kemudian lam izhar syafawi, bunyi saja lam, jangan lambat, jangan panjang, terus masuk. Yat'amhu fa in, yatta, ada pantulan khafalah sughra di situ. Yat'amhu fa in, di situ wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Fa innahu, di situ maksilah qasirah dibaca 2 harakat. Min, dengungkan di situ. Min baris bawah bertemu nun yang bersabdu wajibul qunnah 2 harakat. Ni, dibacakan 4 atau 5 harakat. Illa manir tarafa ghurfatan, di situ iqlab. Asalnya ghurfatan, tapi di situ kena baca ghurfatam dengan mim yang nipis, ya. Bibir itu sekadar bersentuhan saja, hukum iqlab. Jangan lupa 2 harakat. Apa yang dimasukkan dengan iqlab ialah menukarkan bunyi nun dan kepada bunyi mim, ya. Baik. Kemudian waqaf dengan biyadih. Kita dengarkan sama-sama insya-Allah. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum. Baik, untuk membantu sahabat-sahabat yang mungkin tidak sampai nafasnya untuk meneruskan bacaan, saya berhenti di situ, kemudian saya ambil daripada qala innallah. Qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni. Kemudian saya potongkan lagi ayatnya, mungkin kepada yang tak sampai nafas, saya ambil balik daripada faman syariba min. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Kemudian saya akan ambil balik daripada wa man lam. Wa man lam yat'amhu fa innahu Alhamdulillah. Macam mana? Okey tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Baik, kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan share dahulu? Kita bantu saya untuk kita panjang-panjangkan insya-Allah pengajian kita ini agar ahli keluarga dan teman-teman kita yang berada di rumah sekarang ini juga dapat belajar bersama dengan kita. Dan juga boleh tak sahabat-sahabat kita cuba baca sekali lagi? Kita lihat sekali lagi ayat ini. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Maaf, saya lagi ambil daripada faman syariba. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan dahulu ayat seterusnya. Fasyari, ri-nya menjadi nipis. Ri, bukan ri. Jangan baca ri. Kalau ri jadi tebal. Di situ ra-nya dibaca nipis. Ra baris bawah. Fasyaribu minhu illa qalilam.
qalilam, asalnya qalilan, lam tanwin dua di atas bunyi lan, tapi bila datang mim hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dua harakat. Qalilam, kemudian minhum, min izhar halqi, hum izhar syafawi. Izhar syafawi dan izhar halqi, kedua-duanya mim dan nunnya mempunyai tanda mati. Kalau sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran nun ataupun mim yang ada tanda mati, jangan lupa baca dengan wajah izhar, yakni jelaskan ataupun nyatakan saja dengan jelas. Baik, dengarkan. Fasharibu minhu illa qalilam minhum. Hum, jangan baca hum tapi hum. Ramai orang kadang baca minhum, bukan minhum. Yang betulnya minhum. Ha baris depan bunyi hu. Bila datang mim jadi hum. Jangan bunyi hum pula, seakan-akan ha baris depan kita baca ho. Sepatutnya ha baris depan baca hu. Bila bertemu mim jadi hum. Baik, insya-Allah kita teruskan. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jadi bantu saya untuk panjang-panjangkan dengan menekan button share, dan boleh tak saya dapatkan thumbs up, saya dapatkan like, insya-Allah, untuk saya terus bersemangat berkongsi dengan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita lihat ayat ini. Falam, sekali lagi di situ mim sabdu dengungkan dua harakat. Falamma jawazahu huwa wallazi di hujung lidah, la amanu ma'ahu qalu la taqata lana, taqata talanal, nun bari atas terus naik di atas lam, itu alif lam qamariyah, jelaskan bunyi lamnya. Lanal yawma bijaluta wa junudih. Dia yang pentingnya baca Al-Quran ini sendi-sendi perkataannya itu, kalau yang satu harakat jangan lambat untuk masuk ke huruf yang seterusnya. Apa kata kita dengar dan ikut bersama-sama. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Baik, insya-Allah kita terus ayat yang seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita akan bacakan bersama-sama daripada awal ayat 249 sehingga 252. Sekarang kita lihat dulu satu persatu ayatnya. Qala allazi, lam dari atas terus nak di atas lam yang bersabdu, ya, di situ ada lam syamsiah. Qala allazi, di hujung lidah, la yadhun, dha juga di hujung lidah tapi bunyinya tebal. Yadhun, dengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Nuna an, sekali lagi di situ wajibul gunnah, dengung dua harakat. Annahum, di situ sekali lagi kita jumpa mim mati bertemu mim, idgham mislan saghir. Hukumnya idgham mislan saghir, bacanya kadar dengung dua harakat. Jangan tak dengung di situ, ya, mesti dipanjangkan dua harakat dan didengungkan. Annahum mulaqullah, di situ lafzul jalalah, perkataan Allah datang sebelumnya, qaf barid dhammah dibaca tebal. Jangan baca nipis di situ, ya, dibaca tebal dengan kadar panjang dua harakat. Mulaqullahi kam, sekali lagi di situ mim mati bertemu mim, idgham mislan saghir, dua harakat dengung. Kam min, di situ ikhfa, nun mati bertemu fa, asalnya min fi'atin jadi baca min fi'atin. Di situ ikhfa juga, cumanya dibacakan dengan tebal kerana qaf bersifat isti'la, hukumnya fi'atin dua harakat. Qalilatin, baik, qalilatin jangan pula panjang kerana di situ hukum izhar halqi, tanwin yang mana kalau sahabat-sahabat mungkin boleh tulis apa yang saya nak sampaikan ini di dalam Al-Quran Rasam Usmani, hukum izhar halqi, tanwin dua di atas dan dua di bawahnya, yakni fathatain dan kasratain adalah sama, selari. Jangan dia ada berbeza dengan perkataan ikhfa. Pada perkataan contohnya fi'atin tu, fi'atin tu sahabat-sahabat boleh tengok tanwin di bawahnya tidak selari, manakala qalilatin tanwin dua di bawahnya selari. Jadi menunjukkan fi'atin itu hukum ikhfa, qalilatin itu hukum izhar.
Jadi izhar jangan dipanjangkan. Bunyi saja tin terus masuk ghalabat. Ghalabat, ada hamasnya, bunyi angin di situ. Fi'atan, ikhfa 2 harakat. Kafi, fi di hujung lidah. Kathiratan, iqlab di situ. Tanwin 2 di atas. Sebenarnya itu kathiratan itu tanwin 2 di atas, tan itu. Tetapi dalam Al-Quran Al-Usmani, tanwin 2 di atas bagi hukum iqlab, dia tak tulis 2 baris, dia tulis 1 baris ditemani dengan mim kecil yang mana ekornya ke bawah, lepasnya pasti sudah datang huruf ba. Jadi jangan lupa tukarkan bunyi tanwin atau nun matinya kepada mim yang nipis kadar panjang 2 harakat. Kathiratan biiznillah. Dan juga perkataan lafzul jalalah datang sebelumnya baris kasrah, kena baca nipis. Berbeza dengan atas tadi, mulaqullah dibaca tebal, biiznillah dibaca nipis. Jangan pula kita confuse. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tolong tulis apa yang saya nak sampaikan ini ialah perkataan Allah kalau datang sebelumnya baris kasrah baca nipis. Manakala kalau datang baris atas ataupun depan fathah ataupun dhammah baca tebal. Dalam hal ini biiznillah dibaca nipis. Dan bila sahabat-sahabat waqaf berhenti pada perkataan Allah, mesti berhenti sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan berhenti dengan 1 harakat. Contohnya biiznillah, itu tak betul. Mestilah biiznillah baru berhenti. Baik, apa kata kita dengarkan? Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Okey, macam mana? Boleh belajar sesuatu, diharapkan sahabat-sahabat dapat bermanfaat daripada apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Juga jangan kita kedekut ilmu ini kepada diri kita saja. Jangan kita simpan ilmu ini kepada kita saja. Boleh tak sahabat-sahabat tekan button share dulu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini, dan jangan lupa berikan had insya-Allah jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik. Okey ya, diharapnya. Kalau ayat panjang itu tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Kalau tak boleh, mungkin boleh dibacakan dengan orang kata apa? Pendek-pendek. Contohnya tadi saya baca dalam 1 nafas. Kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, mungkin sahabat-sahabat berhenti pada fi'atin qalilah. Cuba kita baca dengan qit'ah. Mungkin ada yang tak sampai nafas. Ke semua dah okey. Semua sampai nafas baca ayat ini. Kita dengarkan. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة. Jadi kalau tak sampai nafas berhenti, kemudian ambil pada kam min fi'atin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Baik. Kalau sampai nafas, baca dalam 1 nafas, itu lagi baik. Itu yang terbaik. Kita cuba tarik nafas. Yang penting pernafasan itu kena betul. Tarik dalam keadaan mulut kita tertutup. Jangan mulut ternganga gitu, jadi kita tak boleh tarik nafas yang panjang. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Nah itu kalau boleh baca 1 nafas itu terbaiklah. Cumanya kalau tak sampai nafas, yang penting waqaf dengan betul, tidak balik dengan betul. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita akan bacakan bersama-sama sekali lagi. Sebelum itu sahabat-sahabat jangan lupa insya-Allah ya, kita tekan button share agar teman-teman kita sekarang ini pun kerajaan nak kita berehat di rumah untuk mengekang wabak virus COVID-19 ini. Jadi kita panjang-panjangkan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita yang mungkin akan bersama dengan kita insya-Allah, supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran
Ya, bulan Ramadan pun tidak lama dah ni. Kita doakan kepada Allah agar wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menjelangnya Ramadan. Kalau tidak, bulan Ramadan kali ini akan menjadi bulan yang paling sunyi di masjid dan di surau. Ya. Jadi kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit ataupun wabak ini, tidak ada lain dan tidak bukan. Semuanya adalah di dalam kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa banyak-banyak kepada Allah, dan saya doakan sahabat-sahabat dilindungi daripada segala bahaya, daripada jangkitan wabak ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kita lihat ayat ini. Wallah datang sebelumnya baris atas dibaca tebal, 2 harakat. Humas, nun baris ain baris atas, terus naik di atas sad yang bersabdu, alif lam syamsiah di situ. Sabirin. Kita dengarkan. Wallahu ma'as sabirin. Baik, boleh? InsyaAllah kita terus ayat seterusnya. Sebelum itu, saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang mungkin merasakan Ustaz bagi tahu ni banyak benda nak kena ingat ni. Ada nun matinya, mim matinya, pecahan nun matinya pun banyak. Ada izhar, ada iqlab, ada idgham bi gunnah, bila gunnah, dan juga ikhfa. Pecahan mim mati pula ada idgham mislain, ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi. Hukum mat pun banyak, ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasal, ada mat silah qasirah, mat silah tawilah, ada mat ta'zim, dan macam-macam lagi. Jadi kalau sahabat-sahabat nak belajar balik satu persatu, nak betulkan makhraj huruf, hukum tajwid, saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk marilah sama-sama kita menjadi ahli cepat Quran. Kami akan kirimkan kepada sahabat-sahabat yang menjadi ahli cepat Quran sebuah buku asas, sebuah buku tajwid, dan juga rakaman kedua-dua buah buku tersebut, insya-Allah, agar sahabat-sahabat dapat belajar mengaji Al-Quran bersama dengan kami. Insya-Allah kami akan bimbing dari masa ke semasa. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan yang kami kenakan, dan juga tidak ada yuran tahunan. Setakat ini kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah sama-sama kita membantu diri kita dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kalau kita sendiri tidak berusaha, takkan tiba-tiba bangun pagi, esok semua dah pandai. Tidak, kena usahalah, kena belajar, insyaAllah. Dan kami sangat komited insyaAllah untuk membantu sahabat-sahabat. Jadi yang berhajat jangan tangguh lagi, boleh komen di ruangan komen di bawah nak jadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan dengan segera kedua buah buku tersebut serta mendapatkan rakamannya. Baik, kita lihat ayat ini. Walamma, didengungkan 2 harakat. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, dibacakan 2 harakat. Qalu rabbana, rabbana, rabba itu bersabdu tekankan. Rabbana, dibacakan 4 atau 5 harakat. Afriq, afriq, ghain bukan huruf qalqalah. Jangan pula berikan pantulan. Jangan pula kita baca afriq, tak betul. Afriq, afriq, begitu saja. Jangan berikan lantunan pada huruf ghain. Ghain bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 saja. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Afriq alaina, alai bukan alai tetapi alaina, sab, sab ada qalqalah sughra di situ. Sabran, di situ idgham bi gunnah. Asalnya sabran jadi sabran, didengungkan 2 harakat. Wasabbit, wasabbit, ada hamasnya, bunyi angin di situ. Aqqa, aqqa. Baik, sahabat-sahabat lihat pada perkataan sabran dan juga aqdamana. Bezanya qalqalah pada huruf ba dan qaf ialah ba dipepeskan mulut, sab, sab. Manakala qaf dibulatkan mulut, aqqa, aqqa. Jangan baca aqqa, pepeskan pada huruf qaf. Beza di situ. Baik, kalau sahabat-sahabat nak tahu, nak belajar lanjut tentang hukum ikhlab, jadi komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kami akan berikan detailnya, penjelasan secara detail insyaAllah. Kemudian aqdamana wa ikhfa, di situ 2 harakat. Surna alal qaumil kafirin, dan rinnya dibacakan nipis. Jangan baca kafirin, itu tak betul. Yang betulnya kafirin. Baik, kita dengarkan. Walamma barazu li
Baik, untuk mudahkan sahabat-sahabat yang mungkin tidak sampai nafas, saya berhenti pada sabron jadi sabra. Ma'iwat di situ, ron menjadi ra dengan kadar 2 harakat. Kemudian saya ambil daripada qalu rabbana. Qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, ya, diharapnya sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Apa kata kita sekali lagi kita dengarkan ayat ini. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra. Qalu rabbana afriq alaina sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, alhamdulillah, kita teruskan ayat yang seterusnya. Fahazamuhum, di situ ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Jangan lupa panjangkan 2 harakat. Mim mati bertemu ba, mimnya kalau di dalam Al-Quran Sam Usmani tidak diberikan tanda mati. Dia tak ada tanda mati. Wa hazamuhum. Baik, juga bila saya sebut tentang tanda-tanda semua ini, saya sangat menganjurkan sahabat-sahabat dan juga JAKIM juga, Jabatan Agama Islam negeri, dan juga Jabatan Agama Islam negara kita juga menganjurkan umat Islam, khususnya kita rakyat Malaysia ini, menggunakan Al-Quran Rasam Usmani. Al-Quran ini ada 2. Kalau zaman dahulu banyak orang guna Al-Quran Rasam Imla'i. Baik, dia untuk tujuannya apa? Dua-duanya betul, dua-duanya ayat Al-Quran, cumanya cara tulisan dia, baris-baris dia ditulis berbeza. Dia ada beza di situ. Dia tidak ada lain dan tidak bukan, hanyalah untuk standardizekan, untuk menyamaratakan, senang, jadi mudah bagi semua. Di masjid, hatta di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi pun, Al-Quran kalau kita nak wakaf pun kena Rasam Usmani. Sudah tentulah cetakan daripada negara Arab Saudi lah, ya. Tak boleh bawa daripada Malaysia. Kita ambil cetakan Telaga Biru ke contohnya, kita pergi letak di rak di Masjidil Haram, memang sat lagi kena sapu. Memang kena angkat, insya-Allah. Jadi sama juga di masjid-masjid kita, kalau sahabat-sahabat nak wakafkan Al-Quran di surau ataupun di masjid, saya sangat mencadangkan wakafkanlah Al-Quran Rasam Usmani. Tengok dulu, kadang dia ada yang cetakan Malaysia, ada cetakan Indonesia. Kadang kalau kita beli yang cetakan Turki, kadang-kadang dia bukan Rasam Usmani. Kena tengok betul-betul, insya-Allah, ya? Baik, kita lihat ayat ini. Fahazamuhum, sekali lagi di situ ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, biiznillah, lafzul jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hi wa qatala da, ini semuanya 1 harakat, jangan lambat. Hi wa qatala da yang balik 2 harakat, ya. Daudu jaluta wa ta nak keluar juga, jangan lambat. Wa atahullah, dibacakan tebal 2 harakat. Hulmul, lamnya dijelaskan, alif lam syamsiah di situ, alif lam qamariyah di situ. Hulmulka wal hik, ada hamasnya, bunyi anginnya. Mata wa ta nak keluar, jangan lambat. Wa 'allamahu 2 harakat, mim dengung 2 harakat. Ma yasha, dan jelaskan hamzah diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf di situ. Baik, kita dengar dan ikut bersama-sama. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Boleh, ya? Jelas. Kalau sahabat-sahabat tak sampai, berhenti pada wal hikmah. Contoh saya akan bacakan. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daudu Jaluta wa
hikmah. Baik, kalau waqaf di situ ibtidak pada wa atahullah. Wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Baik, itu kalau nafas tak sampai. Kalau nafas sampai, baca dalam satu nafas, itu lebih lagi baik. Tarik nafas dahulu ya. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan dahulu. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, diharap sahabat-sahabat juga dapat belajar sesuatu. Jangan lupa insyaAllah tekan button share. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Dan juga sahabat handai kita juga diharap mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran bersama-sama dengan kita. Dan boleh tak saya dapatkan heart dan juga like ya, sebagai tanda sokongan dan dokongan, dan sebagai tanda rasa kasih dan sayang kita kepada Al-Quran. Baik, kita lihat ayat ini. ولولا دفع الله ولولا law dimuncungkan mulut, jangan baca walau tapi walau. Walaula daf'ullah, lafzul jalalah dibaca tebal 2 harakat. Dengungkan di situ wajibul gunnah 2 harakat. Nasa ba'dahum ikhfa syafawi 2 harakat. Bi ba'dil idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Ba'dil lafasadatil ra-nya dibaca tebal. Ardu wala du makhrajnya di tepi lidah kanan ataupun kiri mengikut keselesaan, bawakan ke tepi ataupun ke kanan. La fasadatil ardu walakin, di situ didengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Nallah, lafzul jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hadzu di hujung lidah. Fad jangan ada pantulan ya. Fadlin izhar halqi, bunyi saja lin terus masuk. Alal, jelaskan alal alamin. Baik, kita dengarkan. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Macam mana? Okey, diharapnya sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian tajwid dan juga cara bacaan yang saya kongsikan ini. Jangan lupa sekali lagi yang berhajat untuk kami bantu belajar balik daripada asas. Kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya dan banyak lagi keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat untuk belajar balik Al-Quran daripada asas sebagai persediaan ya, menyambut Ramadan yang bakal menjelang dalam tak sampai 2 bulan lagi, sebulan lebih saja lagi insya-Allah ya. Doakan kita dipanjangkan umur dapat bertemu Ramadan kali ini. Dan juga jangan lupa sama-sama kita berdoa dan bermunajat supaya Allah mengangkat virus ataupun penyakit yang sedang menular di dunia hari ini, iaitu COVID-19, agar bulan Ramadan masjid dan rumah-rumah Allah dapat dimeriahkan kembali. Kalau tidak, masjid tahun ini akan menjadi ataupun ibadah malam pada bulan Ramadan akan suram. Hanya solat di rumah sajalah. Kalau penyakit ini terus menular tanpa ada tanda-tanda berkurangan, jadi mungkin kemungkinan Majlis Agama akan mengeluarkan perintah supaya masjid tidak diimarahkan bagi mengekang wabak ini. Kita doakan Allah mengangkat virus yang ada pada kita menular hari ini ya, virus COVID-19 ini. Baik, dah alang-alang kerajaan pun suruh kita rehat di rumah, jadi yang berhajat jadi boleh belajar Al-Quran daripada rumah. Boleh belajar melalui telefon saja insya-Allah ya. Kita akan bimbing sahabat-sahabat. Jadi apa tunggu lagi, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran untuk kami bantu. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Til, jangan baca til macam ekor tu. Dia kena baca til. Til.
Tilka ayatullah, dibacakan tebal lafzul jalalah 2 harakat. Hinat, nat ada hamasnya di situ. Luha alaika bil haqq. Baik, di situ qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini berbeza dengan qalqalah sughra dan qalqalah kubra, di mana ia ditahankan sekejap baru dilepaskan pantulannya. Jangan diterus lepas. Contohnya alaika bil haqq, itu kurang tepat. Yang betulnya alaika bil haqq, baru lepaskan pantulan itu. Qa itu kita tak buat-buat, dia bunyi sendiri bila kita lepaskan dari genggaman. Kemudian kita ibtidak balik pada wa in, dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Nakala minal mursalin, dengarkan. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Baik, alhamdulillah. Sekarang ni sama-sama insya-Allah kita akan bacakan daripada awal ayat 249 sehingga 252. Jadi sahabat-sahabat boleh betulkan tempat duduk, tarik nafas dahulu insya-Allah. Sebelum itu boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Baik, dan juga jangan lupa sebelum kita baca, kita tekan button share dulu. Yang ramai-ramai ini kita tekan, tolong saya, bantu saya untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini insya-Allah, agar keluarga dan teman-teman kita juga yang nak mengikuti bacaan sambungan ayat Ustaz 253 punya ayat bila nak baca. Jangan lupa yang baru first time bersama dengan kita boleh ikuti live kita setiap hari jam 3.30 petang dan juga 9.30 malam untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya. Yang mana yang dah terlepas ayat-ayat sebelum ini boleh lihat rakaman pelajaran yang sebelum-sebelumnya insya-Allah. Juga selepas habis kita baca ini akan ada video berdurasi 2 minit insya-Allah tentang keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Bagi yang nak jadi ahli cepat Quran, antaranya kami akan kirimkan buku asas, buku tajwid serta rakamannya dan banyak lagi. Boleh tonton video tersebut insya-Allah selepas ini. Baik, kita bacakan dengan kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا
علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar saja tadi. Jadi insya-Allah sebelum kita berakhir, yang belum lagi boleh menekan button share dan berikan saya heart dan juga thumbs up untuk insya-Allah kita meneruskan pengajian kita esok. Jangan lupa janji temu kita seperti biasa jam 3.30 petang dan juga 9.30 malam untuk mengikuti sambungan ayatnya. Dan yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas, buku tajwid dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaannya. Selepas ini boleh menonton video berdurasi 2 minit insya-Allah dan komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang untuk kami bantu anda mendaftar. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Ya, setakat ini kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Jadi jangan lupa untuk support kami dengan subscribe YouTube channel Fatihah TV insya-Allah untuk mengikuti dan mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran, dan jangan lupa like dan follow page Facebook Fatihah bagi mengikuti pelajaran yang kami sampaikan. Saya rasa setakat itu dahulu. Sebelum saya berakhir, sekali lagi saya menyeru sahabat-sahabat menjaga keselamatan dan kesihatan diri dan keluarga insya-Allah, agar semua kita dijauhi daripada mara bahaya, khususnya wabak yang sedang menular hari ini. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran.
Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.